Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program kita pada petang ini. Saya Anis, USCP PPD Hulu Perak, moderator pada petang ini. Kita mulakan program kita hari ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran sekali lagi dalam slot perkongsian amalan terbaik siri ke-16 bertajuk Membudayakan Amalan Guru Hebat, Kupi-Kupi bersama Cikgu Cemerlang dengan penceramah-ceramah anda, Madam Savina Isaiman, Guru Cemerlang Bahasa Inggeris Muet dari SMK Sultan Idris Shah II Gerik, Perak, bersama rakan beliau yang sangat hebat iaitu Cikgu Hamid bin Awang, Guru Cemerlang dari Kolej Tingkatan 6 Datuk Pengiran GLPAM, Sandakan Sabah. Sedikit pengenalan mengenai Cikgu Hamid. Okey, pengenalan Cikgu Hamid ya. Beliau berasal dari Sandakan Sabah, anak jati Sandakan. Berkelulusan dalam Bachelor of Human Science UIA, senior saya ni. Sarjana pendidikan di UMS, berkhidmat di Sekolah Menengah St. Mary Sandakan dari tahun 1999 hingga 2015 dan ke SMK Datuk Pengiran GLP PM, maaf kalau saya salah sebut ya, 2015 hingga 2018 di Kolej Tingkatan 6 Datuk Pengiran 2019 hingga kini. Ya, sebenarnya kita bertuahlah pada hari ini kerana dapat bersama-sama guru-guru hebat kita bagi menjayakan program kita pada petang ini. Bagi pihak BPD Hulu Perak, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian kedua-dua penceramah meluangkan masa bersama-sama BPD Hulu Perak pada hari ini. Tak lupa juga kepada semua peserta kita pada petang ini. Kita ada seramai 79 orang peserta pada petang ini. Sebelum saya menyerahkan slot kepada kedua-dua penceramah, izinkan saya membuat sedikit housekeeping ya. Yang pertama, semua peserta boleh mengisi form kehadiran yang akan saya letakkan di ruang chat sebentar lagi. Semua peserta perlu mengisi alamat email yang aktif ya, yang betul dan aktif, kerana e-sijil akan dihantar ke email berkenaan. Pastikan nama dan email yang betul ya tuan-tuan dan perempuan. Anda akan menerima sijil bermula pada hari ini dan hari-hari seterusnya ya. Suka untuk saya ingatkan, semua peserta perlu melengkapkan dua bahagian di link tersebut, iaitu kehadiran pada hari ini dan juga penilaian program. Oleh itu, link kehadiran akan ditutup pada jam 6 petang ini untuk memberi ruang dan masa kepada semua peserta untuk melengkapkan borang tersebut. Suka juga untuk saya ingatkan, kehadiran pada hari ini akan saya masukkan ke LDP dalam SPLKPM. Jadi tuan-tuan dan perempuan akan terima mata kredit pada hari ini. Baik itu, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan slot seterusnya kepada Cikgu Hamid dan Madam Sabina. Dipersilakan. Okay, Cikgu Hamid, are you going to start now? Cikgu Hamid akan start dulu ya. Cikgu, kita santai-santai je. Cikgu Zazudi, YDP kami ada di sini. Hai Cikgu Zazudi. Okay, Cikgu Hamid, I rasa boleh start. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera kepada rakan-rakan guru yang mengikuti siaran kita pada petang ini. Jadi mula-mula sekali saya minta cikgu-cikgu semua ada secawan kopi lah, secawan kopi ataupun teh, Milo ke, Horlicks ke, masing-masing lah yang ada di hadapan. Jadi namanya pun santai kopi-kopi. Jadi pada petang ni kita jangan terlampau serius sangat. Jadi petang ni kita tengok kita apa yang boleh kita belajar. Jadi walaupun mungkin tak banyak, mungkin insya-Allah ada perkara-perkara yang barulah, sebab saya pun sebenarnya bukanlah seperti mana yang digambarkan tu. Cumanya ada perkara-perkara yang boleh dikongsi, saya kongsikan dan saya alu-alukan rakan-rakan yang bersiaran pada petang ini untuk sama-sama mendapatkan manfaat lah jika ada. Kalau saya pun sendiri sebenarnya masih belajar lagi ya. Okey, jadi terima kasih kepada sahabat saya Cikgu Sabina kerana bagi saya peluang
santai macam ni. Jadi kita boleh kongsikan apa juga perkara-perkara yang kita boleh capai, dan yang paling penting ialah sebenarnya objektif kopi-kopi atau sembang kopi-kopi pada petang ni adalah untuk memberi info-info kepada rakan-rakan guru, terutamanya guru-guru yang baru berkecimpung atau mula untuk memohon guru cemerlang. Ya, jadi ini saya kongsikan sedikit apa yang telah dilalui sepanjang tempoh perkhidmatan dalam guru cemerlang lah. Okey. Okey, jadi saya share dulu saya punya presentation. Okey. Nampak sudah cikgu? Sebab line macam agak slow sikit petang ni. Ya, boleh nampak. Boleh ya? Ya. Okey, jadi seperti mana kata Puan Moderator, nama diberi Amit bin Awang. Nama ni dia lain sedikit ejaannya berbanding dengan kawan-kawan yang disebut sebagai Hamid. Dan saya memang orang Sandakan, mula posting tahun 1999 di Bumi Sandakan sendiri. So apa yang saya akan kongsikan pada petang ini adalah merupakan bahan permohonan saya semasa saya memohon menjadi guru cemerlang di G54 tahun 2020. Okey. Baik, saudara-saudari, kawan-kawan, kalau ada mau tanya, terus tanya jangan tunggu benda ini bergerak. Mungkin ada mau ditanya Okey, jadi di sini saya akan mulakan santai-santai kopi kita dengan isi-isi kandungan yang bakal saya ceritakan di sini. Mungkin agak memboringkan, mungkin ada yang ingin tahu lebih, jadi mungkin itu boleh diambil peluang untuk ditanyakan lebih lanjut. So di sini ada lebih kurang 10 dan kebanyakan adalah merupakan gambar-gambar sahaja. Jadi jika ada lagi yang mau bertanya, mungkin saya akan masukkan beberapa gambar-gambar termasuk info-info terkini apa yang telah saya laksanakan dalam PDPR inilah. Okey, saya mulakan dengan profil diri dulu. Nama saya sudah semua orang tahu dan saya berumur 47 tahun. Bercakap tentang umur ni sudah agak senja sudahlah sebab sudah di penghujung mau masuk 50 sudah. Ya. Dan grade yang disandang pada ketika ini adalah merupakan grade 54. Alhamdulillah, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jemaah Nazir tahun ini, daripada bilangan pencalonan yang dibuka, ada 6 orang yang berjaya untuk mendapatkan DG54 lah pada tahun 2020. Ya. So asal dari Sandakan, saya seperti mana Puan Anis kata belajar di UIA, dan ini adalah merupakan sejarah perkhidmatan saya bermula tahun 1999 sehinggalah ke hari ini. Saya bertugas di College Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam. Itu yang Puan Anis cuba sebutkan tadi, Galpam, Datuk Pangeran Galpam, Sandakan Sabah. Okey. Okay, ini sedikit akademik. So bagi mereka yang berminat untuk memohon ke guru cemerlang, adalah disarankan untuk melanjutkan pelajaran ke lebih tinggi lah, digalakkan. Jika sampai ke peringkat PhD atau Masters, poin yang diberikan itu agak tinggi sedikit, Puan Savina, berbanding dengan yang first degree. Yeah. Dia ada markah asing saya rasa. Dia ada poin markah dia. Tidak silap markah saya dia. Untuk markah tertinggi ialah PhD PhD akan dapat markah penuh, sementara mereka yang di bawah PhD itu markah-markah dia agak kurang sedikit. Jadi siapa yang tapi kalau let's say mereka tak ada lagi masters ke PhD, boleh tambah sumbangan lagi. Saya rasa sumbangan tu boleh cover tu, don't worry. Tapi kalau ada, memang confirm markah tu memang dah kekal. Cuma kalau tak ada master ke PhD, don't worry, sumbangan kamu, cikgu-cikgu kena lebih untuk kita nak justify. Tu je. Betul.
Jadi ini bukan wajib cikgu, jangan pula nanti lepas tak ada master atau PhD kata oh tak bolehlah minta guru cemerlang. Tidak, dia tidak bermaksud begitu. Maksudnya it is just an advantage for us jika Ya, ada betul. level pelajaran kita sehingga ke situlah. Okey. Okey, jadi bila kita menyentuh tentang amalan guru cemerlang ini, sebenarnya kita bercakap tentang peranan-peranan kita di dalam menjayakan PPPM lah. Jadi ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kan. Itu yang telah ditekankan dan ada beberapa perkara yang saya tekankan di sinilah, bermula dengan program intervensi murid sehinggalah perkara-perkara yang dapat meningkatkan tahap profesionalisme kita sebagai guru. Begitu juga dalam bidang akademik maupun co-curriculum. Dan dalam aspek PDPR sekarang kita disarankan untuk meningkatkan kecekapan kita di dalam norma pendidikan baharu, iaitu dalam pandemik ini, dan kita juga dan akhirnya disuruh minta harapan lah, apa harapan kita sebagai guru ini, ya. Okey, jadi saya pergi kepada satu persatu. Okey, cikgu kalau ada soalan boleh terus tanyakan di situ. Okey, ini antara program yang saya laksanakan di peringkat sekolah lah, di peringkat college. Jadi daripada gambar-gambar ini, pelajar-pelajar ini sebelum waktu pandemik itu telah didedahkan dengan pelbagai pedagogi dan juga teknik PDPC lah. Antaranya seperti mana yang rakan-rakan tahu, kita buat teknik perbincangan, ada yang buat teknik 2 stay, 1 stay, gallery walk, semua tu boleh dipakai. So ini adalah merupakan contoh-contoh. Dan apa yang saya ingin tekankan di sini, semasa program akademik ini berlangsung adalah disarankan bahawa ini adalah merupakan amalan seharian yang kita buat. Maksudnya dia tidak dibuat semata-mata untuk menerima jemputan daripada penilaian. Penilai datang baru kita mau buat. Jangan macam tu. Sebab nanti kata-kata beberapa orang nazir kepada kita sebelum ni, mereka dapat kesan sekiranya ada guru-guru yang cuba merancang. Cuba apa dia, Cikgu Sabina? Cuba plan benda itu. Ya, kalau boleh cikgu-cikgu yang untuk this year yang akan dicerak tak lama lagi buat PDPC itu yang biasa cikgu buat dalam kelas, yang pelajar dah biasa dengan cikgu. Jangan cikgu sebab ada banyak apps lah macam-macam ni kan. Pada hari itu pula semua masuk satu semua tu, mereka nampak dia tak boleh macam gitu. Better cikgu buat apa yang cikgu selalu buat dalam kelas. Kan Cikgu Amit? Betul. Rasa cikgu dah ada dah semua benda tu. Just be yourself and do whatever that you are doing now. Ya. Jadi saya setujulah dengan kata-kata Cikgu Sabina tadi, apa yang kita buat sehari-hari. Jadi budak tu dia tidak berasa kekok untuk jumpa sesuatu yang baru. Ingin saya share dengan kawan-kawan guru daripada pengalaman-pengalaman Nazir. Ada beberapa contoh. Satu kes tu diceritakan bahawa cikgu tu mengajar sains, amali sains di kawasan pedalaman. Jadi pada hari itu bila mereka buka penunu Bunsen, penunu Bunsen itu, jadi bila buka api dia warna biru kan, budak-budak ni seolah-olah macam terpegun tengok api for the first time. Jadi dengan dia punya reaksi, dengan dia punya memek muka, so itu dapat secara tidak langsung memberi gambaran bahawa sebelum ni memang tidak pernah berlaku lah amali sains yang menggunakan penunu Bunsen. Jadi kantoilah cikgu tu di situ. Jadi ini yang kita harapkan supaya apa yang cikgu lakukan itu adalah merupakan perbuatan dan amalan biasa yang kita buat semasa di dalam kelas. Okay. Okey, baik. Di peringkat seterusnya, jika cikgu ada kesempatan ataupun mempunyai peluang bersama dengan peringkat daerah, ini yang saya lakukan, iaitu kita gathered a few schools yang berhampiran, kita gabungkan dan kita boleh jalankan beberapa aktiviti di dalam daerah. Jadi ini secara tidak langsung akan meningkatkan peranan cikgu menjadi pakar rujuk untuk daerah. Setidak-tidaknya menjadi satu perkongsian amalan yang cikgu lakukan di sekolah dengan sekolah-sekolah yang berhampiran ataupun dalam daerah yang sama. Okey, jadi tidak perlu
banyak sekolah, mungkin 1-2 sekolah sebagai permulaan ataupun di antara panitia. Bukan gitu Cikgu Safina? Ya? Ya. Cikgu Amit, Cikgu Amit guna 2 devices, right? Ya, saya. Yang handphone tu boleh, I rasa boleh mute. Off sudah. Dah off sudah. Sudah mute sudah. Sudah mute. Kenapa? Mengganggu Ya, Cikgu? ada bunyi. Kan Miss Anis sekarang okey kot. Okey Masih lagi? Okey. Ada lagi sikit. Ada lagi sikit je. Now better. Okey, boleh ke? Okey. Boleh. Okey. Jadi di peringkat daerah tadi ada kawan-kawan guru yang kata macam Cikgu Amit, tak apalah Cikgu Amit orang kenal kan seumpamanya. Tidak. Saya nak beritahu dengan cikgu-cikgu, jika kita nak memulakan sesuatu perkara yang baru, pastinya kita ada kawan di seberang jalan, di seberang sekolah. Contohnya macam kawan kita tu mungkin dia ahli panitia, mungkin dia ketua panitia. Kita boleh jalankan networking sebegitu dulu. Jadi buat yang benda-benda yang basic, contohnya mungkin kita boleh berjumpa untuk mantapkan kita punya RPH, contoh dia. Ataupun mungkin kita boleh buat apakah bentuk pedagogi yang boleh disumbangkan, ataupun kita boleh ceritakan tentang kontennya, kesemuanya itu merupakan perkara-perkara basic yang kita boleh kongsikan dengan kawan-kawan di sebelah rumah, di sebelah sekolah, sebelah rumah pula. Okey. Jadi tidak perlu ada satu KPI yang mesti buat program yang besar-besar. Ya, Cikgu Safina, betul kan? Ya, betul. Okey. Baik, seterusnya saya ada juga berkongsi dengan rakan-rakan guru, rakan-rakan pelajar bagaimana untuk meningkatkan akademik. So yang ini saya setuju dengan Cikgu Safina, kami ada berbincang bahawa benda ini jika bagi guru-guru yang baru menceburkan diri untuk guru cemerlang 44, dia tidak perlu sampai ke tahap ini. Tapi kalau dia ada, itu adalah merupakan satu kelebihan, advantage kepada dia sebab dia sudah boleh menembusi peringkat negeri. Tapi kalau tidak ada, dia bukan merupakan satu KPI yang cikgu tu mesti sampai. Jadi kalau tidak ada, jadi memadai jika dia sudah pun aktif di peringkat daerah. Bukan gitu Cikgu Safina? Kalau ada lebih pun tak apa, tak ada masalah. Boleh. Boleh jadi ini antara program-program peningkatan. Jadi apa yang saya lakukan di sini adalah bersifat kepada konten. Konten ini yang kebiasaannya saya perasan cikgu semua pun sudah buat, iaitu teknik-teknik menjawab soalan, teknik-teknik memahirkan diri untuk menjawab jenis-jenis soalan dan juga dia punya technicality-nya menjawab. Dan jika cikgu terlibat secara langsung dalam penilaian dan pentaksiran, itu merupakan advantage kepada guru lah, kepada guru itu sebab dia sudah pun boleh memahami dengan jelas inside and outside penilaian dan peperiksaan itu sendiri. Ini yang saya katakan bahawa tidak perlu bukan satu KPI, tetapi jika ada itu adalah merupakan satu advantage lah. Okey, cikgu-cikgu boleh tanya soalan bila-bila masa. Jadi tidak perlu sampai di penghujung. Okey. Dan saya tidak dapat membaca soalan. Jika ada, nanti Cikgu Safina atau Cikgu Anis boleh tolong rekodkanlah soalan itu Okey. Memang rekodkan, nanti mereka boleh type di sini. Cikgu kalau segan nak interrupt kan, boleh type di sini juga, kami akan jawab. Okey. Santai-santai je. Ya, santai-santai Cikgu. Okey. Seterusnya cikgu, ini yang ada special sedikit cikgu. Cikgu juga boleh buat program-program di institusi bukan KPM. Yang bukan KPM punya line, seperti institusi-institusi swasta. Dan apa yang saya lakukan di sini, saya ada berkongsi ilmu pengetahuan sedikit dengan pelajar-pelajar di sekolah tahfiz.
Di Sandakan ni ada satu Darul Hasanah, so saya akan pergi ke sana mungkin seminggu sekali lah, untuk spend about 1 or 2 hours mengajar perkara-perkara akademik dengan pelajar-pelajar ini, since diorang pun ambil peperiksaan. Dan pada masa itu saya mengajar subjek sejarah. Since pengajian AM pun is much more related dengan sejarah, jadi saya gunakan ilmu saya, kepakaran saya untuk mengajar sejarah jugalah. Di sebelah kanan itu ada satu kelab di Sandakan ini dipanggil sebagai Kelab Anak-Anak Sandakan ataupun ANAS dalam bidang pengajian AM. Jadi ini daripada seluruh Sandakan itu berkumpul dan kita kongsikan ilmu dan dibuat secara percuma, cikgu. Jadi apa yang saya minta ialah hanya sekeping sijil lah sebagai rekod dan dokumentasi kita. Okey? Dan Cikgu Amin, excuse me. Yeah. Cikgu Amin kendalikan program kan yang ni. Selepas tu Cikgu Amin ada apa-apa keputusan budak kan, cemerlang kan? Ada Okey. Biasanya bila sudah habis peperiksaan awam itu dikeluarkan, saya akan minta dia punya keputusan. Saya akan minta dan saya akan jadikan itu sebagai bahan bukti bahawa ada sedikit sebanyak impak program yang kita jalankan. Jadi itu adalah bentuk dokumentasi kita lah, bukan setakat sijil, tetapi kita lihat apa impak dia dengan bukan juga kehadiran, sebab kita nak buat benda tu sekali dua je. Cuma budak tu punya result agak bagus, mungkin dia boleh membantu sedikit sebanyak lah kepada apa yang sudah kita tekankan, especially dalam bidang ataupun teknik-teknik menjawab di situ. Okey, boleh cikgu? Cikgu dengar ya, ada seorang cikgu kata tak dengar audio. Cikgu Mukri Zack. Cikgu Mukri Zack boleh dengar ya? Cikgu Savina boleh dengar suara saya? Saya dengar. Saya rasa cikgu lain pun dengar. Okey. Mungkin Cikgu Mukri Zack ada masalah. Saya boleh dengar. Okey, mereka dengar. Okey. Alright. Baik, dan apa yang menarik untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, soalan yang sama juga ditanyakan oleh Nazir kepada saya tentang gambar ini. Dia kata apa yang awak buat di sekolah menengah tahfiz itu. So pada saya itu sudah memberi kredit kepada kita sebagai guru, maksudnya kita boleh memberi sumbangan bukan hanya dalam institusi sekolah kita, daerah dan juga negeri, tetapi juga di institusi-institusi yang lain. Maksud saya yang seiring dengan pendidikan lah. Jadi di situ satu pinpoint yang saya mungkin boleh bagi tahu dengan kawan-kawan bahawa jika ada kesempatan itu, maka rebutlah gabungan-gabungan atau networking, jaringan kita bersama dengan institusi-institusi yang lain. Okey, Cikgu Amit, saya nak add di sini sikit ya. Untuk subjek MUAT pun macam itu juga. Sini actually saya cover di sini sekolah yang STAM kan, yang sekolah agama STAM kan, mereka ambil form 6 kan. So di grade ni saya pun cover sebab mereka tak ada guru MUAT. So saya pun ada buat program untuk mereka, dan adalah masa Nazir datang saya tunjuk semua result mereka, dan kebetulan pada tahun tu ada band 4 dalam sekolah agama tu. So itu lagi kredit untuk kita sebab kita tolong sekolah tu selain daripada sekolah biasa kan. Yang tu sangat memang betul lah, cikgu-cikgu kalau ada peluang, rebut peluang tu dan tolong mereka, itu sangat penting. Betul, saya setuju dengan Cikgu Savina. Dan apa yang saya perasan cikgu, ada beberapa pendapat kata kenapa kita mesti tunjuk benda-benda yang kita buat, macam tak ikhlas pun je kan. Tapi saya nak bagi tahu cikgu, apa yang Cikgu Savina dan saya buat sebenarnya adalah untuk preparation dari segi documentation itu. Bukan menunjuk-nunjuk. Cikgu ambil gambar, cikgu simpan, dan bila pergi kepada penilaian-penilaian guru cemerlang, perkara-perkara ini kita boleh filekan, kompilasi dan jadikan dia sebagai bukti bahawa kita sebenarnya terlibat secara tidak langsung. Kalau cikgu kata cikgu buat ini, cikgu mesti ada buktinya. Kalau cikgu kata cikgu buat ini, mesti ada buktinya. Jadi kalau setakat cakap saja cikgu, bila Nazir datang saya rasa jual air liur saja kan Cikgu Sabina kan,
Jadi benda itu mungkin tidak akan laku lah. Jadi sekarang ni kita punya kerja ialah always documentkan dia dengan gambar, dengan paperwork, ya. Mungkin agak susah kalau jika kita baru mula, tetapi saya sangat yakin Cikgu Savina dan saya pun bermula dengan perkara yang sama, from scratch to something. Jadi kita buat sedikit-sedikit perlahan-lahan, lama-lama perkara itu akan menjadi satu rutin. Ya, betul kan Cikgu Savina? Ya, ya. Ya. Okey. Baik, jadi ini jika cikgu punya sekolah kan, setiap tahun jika cikgu duduk mengajar peperiksaan awam, cikgu ada peningkatan akademik yang dikeluarkan oleh sekolah, cikgu simpan sijil tu cikgu. Yang ini satu habits yang saya mulakan pada tahun 2007, semasa saya memohon guru cemerlang 44 dulu. Okey, kalau mula-mula tu cikgu nampak macam semak kan, orang cakap kat kita apa ni simpan sampah bertahun-tahun simpan sampah. Tapi saya nak bagi tahu semua sampah-sampah ni akan menjadi treasure kepada kita bila kita memohon guru cemerlang itu. Ya, nampak gaya memang berhabuk lah cikgu. Saya nak pindah daripada sekolah lama ke sekolah baru pun saya rasa kena buat naik 2 double cab, mengangkat semua barang tu keluar. Tetapi perkara itu adalah merupakan harta kita, ya, yang kita bawa sehingga boleh menjadi penilaian kepada pihak pennaziran. Okey, baik. Okey, sampai di situ cikgu, kita kopi-kopi dulu. Cikgu minum kopi dulu. Jika ada apa-apa yang cikgu soalan, ada soalan, sila tanya cikgu. Ya, ada soalan boleh tanya cikgu-cikgu. Okey, saya baca. Cikgu Hamid, sijil kena pada 3 tahun kebelakangan sahaja. Cikgu Madeline. Okey. Ya, Cikgu Madeline, betul apa yang Cikgu Madeline. Bila kita kena pantau sebagai guru cemerlang di grade itu, contohnya 54, cikgu kena kumpulkan tahun 2020 kena pantau, kena ada 2020, 19, 18 and at least ada 17. Cikgu Savina, paling kurang 3 tahun ke belakang itu sudah lengkap. Dan cikgu, kalau amalan saya cikgu, saya masukkan satu file, satu sijil. Jadi maksudnya sijil itu ikut tahun-tahun dia. Jangan campur-campur lah. Cikgu masukkan, ini tahun 2019, ini tahun 2018, ini tahun ini. Nanti saya akan tunjukkan file itu pada cikgu. Ya? Jadi cikgu akan ada macam satu sistem filing lah. Tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini apa. Okey? Okey Cikgu Madeline. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, tak apa. Kita santai-santai minum kopi, ya. Okey, boleh ya? Ya. So far tak ada soalan. Okey, boleh. Kalau kita tengok seterusnya adalah bagaimana peningkatan tahap profesionalisme yang perlu dicapai oleh seorang guru cemerlang lah. Jadi itu dalam konteks saya ini, maka ini adalah beberapa sumbangan saya di peringkat college. Saya adalah merupakan ketua jabatan bahasa bagi sains sosial pada tahun 2019. Dan of course bila cikgu memohon ke grade yang lebih tinggi ataupun sebagai penjawat awam di grade yang tinggi, cikgu akan diberi tugas-tugas khas yang lain. Okey, contoh-contohnya adalah seperti yang tertera lah, pernah menjadi penyelaras majlis graduasi, majlis anugerah kualiti, menjadi penyelaras klinik pakar, menjadi penyelaras supervisi college, dan kesemua ini adalah merupakan rekod-rekod dan sumbangan-sumbangan yang diperlukan bagi seorang guru ke tahap yang seterusnya. Okay. Okey cikgu, saya terlepas pandang saja soalan tu. Kalau ada nanti boleh ulang untuk saya cikgu. Okey, jadi kalau cikgu tanya dengan saya, perlukah semua benda ini? Ini bergantung kepada arahan semasa yang diberikan oleh pihak pentadbir kepada cikgu. Jadi saya menyebut balik yang disebutkan oleh ketua Jemaah Nazir kita pada hari itu. Dia kata sebagai guru cemerlang, cikgu seboleh-bolehnya jangan menolak kerja. Jangan menolak. Dia bagi apa, cikgu kena ambil. Take it as a challenge, take it as a
pengalaman baru dan kita belajar perkara yang baru. So kalau dia kata cikgu menolak kerja, maksudnya mungkin cikgu itu tidak berminat lah. Ya. Okey. Okey, boleh saya teruskan ya. Cikgu Safina, macam ada beberapa soalan yang saya terlepas pandang, nanti boleh ditanya sekali lagi ya. Ataupun Okey, ada beberapa nak jawab sekarang ya. Okey, boleh. Sebab saya pun tengah mesej sebab cikgu daerah kami tak dapat masuk. Tapi kita nak shoot ke YT tak boleh pula. Tapi tak apalah, ada recording, nanti kami bagi dekat mereka. Kesian pula. Okey, ada soalan yang saya terlepas pandang. Perkara penting rasanya termasuk juga intervensi guru untuk peningkatan mata pelajar yang kita ajar. Ya, betul, Cikgu Kamis ya, Cikgu Abdul Kamis. Cikgu Amit, adakah cikgu hubungi sekolah yang cikgu nak buat program atau sekolah itu yang menjemput cikgu buat program? Oh, okey. Good questions. Thank you cikgu yang bertanya. Ini Cikgu namanya Zahara. Cikgu Zara. Kalau di konteks saya cikgu, sometimes cikgu dari luar yang akan masuk, diorang akan panggil kita atas kepakaran yang sedia ada. Itu biasa berlakulah sebab kita boleh membantu sekolah itu. Dan bila dalam keadaan-keadaan sekarang cikgu, kalau kita tengok sekarang PDPR, semua pun dah duduk rumah, tak boleh nak keluar kan cikgu. Di sini peranan kita cikgu kena outreach sekolah itu. Kita kena cari sekolah-sekolah yang perlu kita bantu. Maksudnya kena promotekan. Cikgu, apa yang saya boleh bantu, apa yang saya boleh bantu, saya tolong cikgu. Cikgu cakap dengan sekolah itu. Biar mereka tahu bahawa kita ada di situ to help them. Di situ dalam keadaan itu, maksudnya cikgu tu tidak akan rasa segan dengan kita. Nak panggil Cikgu Hamid ni berapalah kena bayar macam tu. Selalu saya dengar macam tu. Saya agak gelak jugalah. Sebenarnya actually cikgu sebagai antara guru-guru yang dirujuk, bukan persoalannya dari segi bayaran. Tak pernah minta pun sebenarnya. Tetapi apa yang kita perlukan ialah bagaimana kita dapat membantu sekolah itu. So itu adalah merupakan outreach kepada sekolah-sekolah yang memerlukan. Ya, bahkan sekolah-sekolah yang rasa macam tahun-tahun dia nak buat program pun kita teruskan, tidak ada masalah selagi mana dengan jadual kita sesuailah cikgu. Jadi program-program enrich, outreach semua tu boleh dibuat. Cikgu. Terima kasih. Cikgu apa tadi? Cikgu Zahara. Cikgu Zahara. Cikgu Zahara. Okay, thank you Cikgu Zahara. Ada lagi satu soalan. Sekiranya peluang untuk melibatkan guru di peringkat negeri atau daerah tidak wujud, adakah itu satu kriteria yang akan dipertimbangkan untuk permohonan GC? Kalau tak ada involvement, right? Itu sudah dijawab tadi oleh saya dengan Cikgu Sabina, bergantung kepada grade yang dipohon ya Cikgu Sabina. Sekiranya grade yang dipohon tu adalah pada level 44 dengan 48, saya rasa cukup memadai untuk ke peringkat negeri dan ke bawah. Tetapi jika dia ke grade yang tinggi 52, 54, tidak silap saya penilaian itu sudah pun melepasi peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Even betul 48 pun, jadi 48 pun kena at least ada kebangsaan dengan international. Jadi maksudnya cikgu kena sudah alert dengan sumbangan itu, apakah permintaan guru pihak penaziran terhadap capaian guru cemerlang itu. Dia tidak hanya bersifat setempat atau kadang-kadang dia sangat cemerlang cikgu, tetapi cemerlangnya itu hanya bersikap lokaliti saja. Betul cikgu Savina? Dia hanya ada di sekolah saja ataupun di daerah saja. Dia tidak keluar ke negeri ataupun ke kebangsaan. Jadi itu mungkin menjadi sedikit kekangan cikgu Savina kepada permohonan guru cemerlang yang seterusnya lah. Okey. Baik. Saya harap saya dapat menjawab. Untuk this year, I rasa tak ada masalah kot sebab banyak yang kebangsaan international tu online cikgu. Cikgu ada sijil, surat pun okey. Actually cikgu-cikgu yang mohon this year tu memang untung sangat lah. Tak perlu travel sangat, travel online je kita negara lain. Saya setuju dengan Cikgu Sabina sebab sekarang ni keperluan secara pembentangan online tu sudah pun berleluasa dan terbuka luas. Banyak sangat. Jadi
Kan berbanding dengan sebelum pandemik, kita kena bergerak ke satu Bergerak. tempat, buang masa kita, bayar yuran mahal-mahal Cikgu Safina kan. Ya, Tapi betul. sekarang ni kebanyakan dibuat secara online, dan itu sebenarnya banyak memberi bantuan kepada kredit kepada guru-guru yang memohon ke grade yang lebih tinggi lah. Ya, betul. Okay, terima kasih Cikgu Sabina membantu saya. Kurang sikit nervous saya di sini. Okey, ada lagi soalan ataupun saya teruskan? Cikgu Hamid dan Madam Sawina ada soalan sebenarnya. Ada yang bertanya mengenai boleh tak kalau penceramah kongsikan cara pengurusan dokumentasi. Ya. Oh, okey. Actually this is untuk yang ni cikgu punya dokumentasi kan? Ini adalah satu daripadanya, slide. Kalau cikgu nak memohon untuk guru cemerlang, diwajibkan untuk menyediakan slide dan membentang dalam masa 20 minit Cikgu Sabina? Ya. Dibentangkan kepada jemaah nazir. Jadi semua himpunan maklumat itu dikremkan dalam 10 slide. Jadi cikgu-cikgu perlu kremkan dia. Tapi nanti saya akan tunjukkan juga beberapa dokumen lain yang akan diminta oleh cikgu tadi. Okey. Baik. Saya teruskan Puan Anis? Ya, silakan. Okey, baik. Jadi ini adalah merupakan sumbangan yang dapat saya kemukakan di sini, iaitu berkaitan dengan sumbangan profesionalisme di peringkat daerah Sandakan. Jadi saya pecahkan kepada 3 yang ada di sini, iaitu bermula dengan professional learning communities yang selalu kita buat, yang saya sebutkan juga tadi, mungkin dibuat di antara panitia, dalam college, dalam sekolah, antara sekolah, mungkin kawan-kawan kita yang berada di luar daerah, ya. Dan juga kami ada di Sabah ni, satu ketika dulu ada yang dipanggil sebagai PGSD. PGSD ni kepanjangannya adalah untuk Pasukan Gerak Saga Daerah. Jadi dia bertujuan adalah untuk membantu rakan-rakan sejawat dalam daerah yang sama untuk bersama-sama berkongsi tentang teknik, tentang kaedah, apa yang kita boleh pelajari, dan kita bawa kawan-kawan kita itu dalam satu daerah itu supaya menguasai, sama-sama menguasai dari segi konten, dari segi pedagoginya, pengajar subjek itu, sehinggalah dia boleh berjaya lah, maksudnya sekurang-kurangnya dia boleh menguasai. Dan PGSD ini banyak membantu kepada guru-guru yang baharu lah. Dia membantu guru-guru yang baharu supaya tidak sendirian di dalam perjuangan dia untuk mengajar. Ya. Di peringkat pelajar pula, saya banyak buat mentoring and coaching. Ya. Mentoring coaching ni sebenarnya nama lain dia adalah teknik menjawab soalan lah. Senang saja. Tetapi bila kita sebutkan mentoring coaching ni, maknanya kita bawa perhatian budak tu dari segi technicality-nya, macam mana menjawab, sehinggalah menghasilkan jawapan yang dikendaki. Okay? So ini adalah di peringkat daerah. Okay, so di peringkat negeri saya kongsikan beberapa keping gambar yang pada satu ketika dulu saya suka bukan berterbangan, saya suka merantau, berjalan-jalan ke tempat orang lain. Di sini ada beberapa keping gambar yang saya boleh kongsikan. Saya berada di Semporna. Yang ini saya ada di Semporna. Di sini saya ada di mana sudah di Kudat. Tu ada tulis situ. Saya suka dengan rakan-rakan guru bila kita pergi bagi perkongsian ini, diorang buatkan kita banner besar-besar. Macam rasa macam YB pula ya. Tapi sebenarnya dia adalah setakat bercerita tentang perkongsian menjawab soalan, tapi kawan-kawan berbesar hati untuk buat banner untuk kita ataupun ni. Jadi cikgu-cikgu yang terlibat dengan benda ni, Wak Imah sekalipun dalam keadaan PKPD sekarang ni, simpan benda itu, simpan sebagai dokumentasi. Jadi nanti bila diminta apakah sumbangan cikgu yang cikgu sudah buat, cikgu kita boleh tunjuk perkara-perkara ini dengan kawan-kawan ataupun dengan nazir. Ya.
Okey, jadi ini saya tunjukkan peta Sabah cikgu, peta Sabah. Dan saya boleh kongsikan dengan cikgu-cikgu lah bahawa saya sudah hampir all-rounder Sabah. Ya, satu Sabah ni saya sudah pergi. Ya, dan saya suka pergi kawasan pedalaman cikgu. Kawasan yang kena drive 3-4 jam, yang tak ada karen waktu malam, yang tidur pakai bantal dengan dengan tilam je. Oh, sangat seronok, sangat mengujakan saya. Dan saya pernah pergi satu tempat di center heart of Sabah, cikgu, kalau cikgu Google, called Pinanga. Oh, saya sangat suka pergi tempat tu sebab karan akan putus pada jam 12 malam dan dia hanya akan ada pada pukul 6 pagi besok. Dan dia pakai generator cikgu. Generator tu pakai minyak diesel. Jadi kalau maksudnya diesel tak ada, enjin tak jalan, air tak keluar. Jadi cikgu turun di sungai, mandi kat sungai. So this is all the fun that saya jumpa dan saya kutip, dan kalau cikgu tu tanya nak pergi lagi, saya kata saya nak. Saya sangat suka pergi. So it is adventurous for us lah untuk pergi ke kawasan-kawasan macam ni. Ya. Yeah? Okey, dan alhamdulillah pada tahun lepas keputusan STPM Pengajian Am tahun 2020 telah mencatatkan peningkatan, dan rata-rata sekolah yang saya saya pergi menunjukkan peningkatan lah. Jadi itu sesuatu yang menjadi kebanggaan untuk negeri Sabah. Ya, jadi peningkatan itu sangat bagus actually, positif. Ya. Cikgu okey. Okey, seterusnya cikgu. Okey, ini adalah merupakan sijil di peringkat sumbangan profesional. Jadi cikgu ada sijil yang cikgu dapat di peringkat kebangsaan, cikgu simpan. Ya, cikgu simpan bagus-bagus, cikgu scan dia dan cikgu letakkan sebagai bukti bahawa itu adalah sumbangan cikgu di peringkat kebangsaan, negeri dan juga antarabangsa lah sekiranya ada. Okey, baik. Setakat di situ, cikgu ada soalan? Ada cikgu Puan Anis dengan Puan Zavina ada soalan? Adakah cikgu banyak membuat kajian-kajian tindakan di peringkat sekolah daripada cikgu Lalita? Okey. Cikgu Lalita, sebab saya pun baru masuk ke inovasi, tapi menjawab dulu soalan cikgu. Kalau kita fikirkan tentang membuat inovasi ni setiap tahun sangat memenatkan. Betul tak Cikgu Zafina? Ya. Sangat memenatkan. Dan saya tidak katakan saya begitu rajin menghasilkan inovasi setiap tahun. Tidak. Tetapi apa yang saya boleh katakan macam ni cikgu. Bila kita berada dalam situasi di situlah dan kala itulah kita mempunyai kajian itu. Ya? Okey, putus-putus Ya, ya. Okey. Jadi kajian ini dia akan tercetus atau wujudnya peluang kita buat kajian tindakan ni bila kita ada isu dalam kelas itu. Okey. Tapi kalau cikgu itu duduk di kelas yang bagus contohnya, budak yang pandai, budak yang tiada masalah, di situlah kajian tindakan itu susah nak cari. Jadi sebab dia punya ceritanya ialah kalau cikgu ada duduk di satu situasi yang merumitkan, di situlah wujudnya kajian tindakan itu. Ya. Nanti saya akan ceritakan dengan Cikgu Lalita apa yang saya buat serba sedikit, dan Cikgu Savina juga ada beberapa inovasi yang melibatkan kajian-kajian tindakan itu. Nanti lepas cikgu explain inovasi, saya rasa saya terus explain lah cikgu dan cikgu sambung ya. Ya, boleh. Okey, baik. Ini pengalaman saya berkongsi bahan inovasi
dan juga dipertandingkan di dalam kolokium peringkat kebangsaan, bermula dengan daerah kepada negeri dan seterusnya ke peringkat kebangsaan lah. Okey, jadi tidak juga cikgu yang besar-besar, cuma yang boleh menyelesaikan isu yang saya katakan tadi. Ya. Okey, ini antara yang telah dipertandingkan pada tahun lepas, ya. Menulis karangan, okey, di peringkat negeri. Okey, kemudian ini kolokium yang dianjurkan di Mantin Negeri Sembilan, yang saya juga turut terlibat, tapi tidak semestinya mesti menang cikgu. Benda ini kita just kalau dapat ikut, ada satu perkara yang baik untuk kita belajar. Ya. Okey, yang ini saya berkolaborasi dengan cikgu daripada Johor. Cikgu Tuan Haji Sufian, kalau dia ada di sini, saya ikut dengan kolaborasi dengan sekolah rendah. Saya ikut cikgu semua. Jadi saya belajar dengan cikgu Tuan Haji Sofian dan dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Jadi dia jadi satu merit untuk kita lah. Bila ada sijil, perkara itu kita boleh dapat sebagai merit. Seperti mana yang dikatakan oleh cikgu Sabina sebentar tadi. Okey. Okey, ini adalah pertandingan inovasi yang saya ikut tahun lepas juga, annex, dapat silver sahaja. Tapi syukurlah kan dapat silver kan. Yeah. Okey, kemudian ini sijil yang saya ikut untuk satu lagi pertandingan di bawah IMU. IMU ialah International Medical University. Di peringkat antarabangsa juga dapat perak sahaja. So saya main terjas je cikgu. Saya ambil peluang belajar, menang kalah itu cerita nombor 2. Kita ikut saja. Jadi bila kita belajar, rupanya kita tak ada benda ni, kita tak ada benda tu. So bila benda tu kita boleh adakan perlahan-lahan dan benda tu akan menjadi bahan kita. Jadi kita kena kumpul lah secara perlahan-lahan. Sebab tu saya kata tadi, nak minta GC dia tak boleh datang dalam satu malam kan Cikgu Sabina? Dia kena dikumpul secara berfasa-fasa. Ya, every year kena ada sumbangan. Sebab kita nak buat untuk student kita share dengan orang lain kan. Betul. Okey, Cikgu Sabina mau tambah tentang inovasi? Okay, alright. Cikgu Amit, stop screen. Tutup dulu ni. Okey. Okey. Kejap, mana sudah? Okey. Okey, sekejap ya. Okey, actually bahagian saya adalah inovasi. So saya rasa better I bagi tahu sekarang juga. Easy ya. Tak payah terlalu formal, santai-santai je. Okey, kejap ya. Santai-santai saja. Ya, kejap. I share my screen . Okey, cikgu nampak ya? Okey, nampak. Okey, so saya actually sebab cikgu tahu bagaimana nak buat inovasi kan. So saya tak perlu explain lah. Cuma I boleh kongsikan slide ini kepada semua cikgu kan. Nanti kami boleh paste kat sini. Just nak inform dekat cikgu-cikgu. Okay, let's say cikgu nak buat inovasi PGPC kan. Saya bagi idea saja. Sangat simple untuk buat di dalam kelas ya. So apa-apa di sini sebenarnya, apa-apa usaha maksudnya kita dapat tahu satu masalah pelajar kan, kelemahan pelajar dan juga kelemahan guru itu sekali. Sebab tu kita nak buat satu pembaharuan. Betul tak cikgu? Maksud saya di sini inovasi tu walaupun simple tapi memberi impak yang tinggi, itu sangat bagus.
Not necessary kita ada banyak benda dan ia jadikan itu sebagai inovasi, tak perlu. So di sini saya nak tunjuk dekat cikgu apa yang saya buat sebenarnya. Di sini ada 3 sebenarnya. Boleh inovasi ni boleh dijadikan idea kita, teknik kita, kaedah, produk, bahan maujud, ada alat kan. Modul pembelajaran. Biasa cikgu ada modul pembelajaran, itu yang akan jadi inovasi kan. Alright. So yang ini sangat simple cikgu. Saya buat ini untuk my penilaian ya 2019. Saya dapat result last year. Okay, sangat simple. Student saya tidak dapat kuasai vocab. Saya tak nampak sangat vocab yang tinggi dalam essay mereka kan. Saya buat lawat via WhatsApp. Lawat maksudnya learn a word a day. Very simple. It's a very simple method dan selalu kami sebagai guru bahasa Inggeris, guru muek, kita akan guna benda ni. Tapi saya guna perubahan apa di sini? Cuma just guna dalam WhatsApp. Itu sahaja. Sebab kita kena ubah cara kita mengikut era kita. Betul tak cikgu? Kalau guna WhatsApp kan, dengan guna learn a word day, kalau kita bagi dia, suruh dia tulis dalam buku ke dalam nota, tak jadi. Kalau macam ni jadi sebab dia suka guna handphone. Betul tak cikgu? So ini inovasi saya pada masa tu untuk bahagian itu saja. Dan inilah yang ikut kelas tu mereka kena buat setiap hari. Seorang setiap hari, so maksudnya dalam kelas tu ada berapa orang. So setiap hari ada satu perkataan baru. Memang ada di sini. Sangat simple cikgu, bukan satu inovasi yang canggih. Very simple. Tapi masa 2019 saya bagi masa Nazir datang, mereka check juga inovasi itu, mereka tanya sebab saya guna WhatsApp, mereka tanya handphone saya dan dia check WhatsApp saya ada tak grup ni dan ada tak inovasi ini. Tapi itu sangat betul cikgu, itu penting kan. So I don't say anything but the thing is they will check whatever innovation apa-apa kita kena ada bukti cikgu. Sebab kita tunjuk gambar masa kita hantar penilaian ke apa kan. Dalam file gambar je ada tapi benda tu mesti cikgu kena ada contoh ya untuk tunjuk. Okay. This is very simple, sangat simple. Tapi mereka boleh guna sebab kalau kita kata pilih apa-apa perkataan susah, dia takkan buat. Kita kena paksa macam ni dia akan buat dan juga dia suka. Sebab macam ni kan dia suka guna WhatsApp kan. So kerja akan jalan dan mereka pun belajar. So ini satu. Lagi satu, same year I good di reflection. Saya suka guna reflection. Mesti ada reflection dalam kelas saya. Setiap lesson mesti ada reflection. So for this 2019, I use this Reef Sticky. Reef Sticky meaning that they just ada sticky notes, mereka akan every class after finishing the class mereka mesti akan ada reflection tau. So this is for 2019. Ini pun saya jadikan sebagai inovasi saya sebab benda ni sangat simple cikgu. Cikgu nampak macam simple tapi ini inovasi saya dan keputusan pelajar bagus sebab kita tahu daripada refleksi ni kita akan belajar. Not necessary apa dia bagi tahu kita berterima kasih dalam reflection to know. Some student they will say their problem. Mereka akan tulis problem mereka. Mereka tak faham pun mereka tulis sebab kita pun ada kelemahan kita. Mungkin pada hari tu saya ajar dia tak faham. Mungkin ada something yang saya tak acquire. So that's why saya mesti kena ada reflection dalam PDP saya. So saya jadikan ini sebagai inovasi saya. Tapi untuk last year, meaning since MCO kan kita kena ubah ikut era kita kan, tu yang saya kata. So last year saya guna sticky note sebenarnya. Saya guna yang ini. Sebab saya tak jumpa budak tapi saya nak reflection. Mereka tak bolehlah lekat-lekat macam tu. Saya nak tengok sebab reflection saya nak tahu pada masa itu juga. That's why saya buat sebab kita boleh buat macam tadi. But the thing is itu inovasi saya yang untuk 2019. Cikgu nampak tak di sini Reef Sticky 2.0. Saya upgrade inovasi saya daripada reflection yang tu dan saya upgrade kepada e-reflection di sini. Nampak cikgu? So since last year until now I'm doing this yang ikut e-reflection sticky dan ini saya jadikan sebagai inovasi saya. Tapi kalau ada 2.0 kita kena buat pengubahsuaian sikit. Ya, ada soalan ke? Tak ada ya? Okay, so ni yang saya terangkan di sini ya. This is for 2.0. Okay, after that yang ni semua cikgu tahu ya, inovasi yang baik, kreatif, penghasilan cikgu tahu. Saya just explain pada cikgu macam mana nak buat dan inovasi yang simple yang dijadikan sebagai inovasi yang sangat berimpak tinggi ya. Itu je. And lagi Madam. ya.
Saya ada soalan. Okay. Saya nak tanya yang refleksi tu pelajar tulis setiap kali lepas PDPC ke ataupun selepas satu topik macam mana? Every day, every lesson. Okay. So ambil banyak jugalah. Saya punya reflection tu sangat tebal satu file tu. Saya tunjuk dekat Nazim masa tu. And then last year tak dapat buat lah. So I change my style of doing reflection. E-reflection lah. Saya buat yang tu. Tapi sticky note juga. Tapi dia dalam online. Okay juga. Okay, terima kasih. Okay, alright. Okay, okay, cikgu, di mana kita boleh dikongsikan ya? Tadi cikgu Amit pun bagi tahu. So kita ada banyak platform untuk kongsi kita punya innovation sebab sangat penting cikgu, innovation ni kita kena share. Okay, dia ada banyak pertandingan, cikgu boleh tengok di sini ya. Pertandingan guru inovatif, pertandingan sempena peringkat PPD, ada JPN kebangsaan, and then seminar. Cikgu-cikgu untuk tahun ni memang sangat untung lah sebab memang online banyak sangat pertandingan ya. Saya pun dah pergi beberapa bawa student sekali. Ada saya nanti saya tunjuk gambar ya. Okay, so ini contoh inovasi yang last year saya buat. Tak perlu video kot, this one is the video. Ni pencapaian, saya pun dapat silver juga macam Cikgu Amit. Okay, this one is gold. The same, under same organisasi ya, Laris di Sabah. Okay, yang last year saya dapat gold. This is international cikgu, inovasi saya guna, and then Melta pun saya hantar. Innovation apa yang cikgu buat, cikgu hantar je. Sebab kita share dengan orang lain. Okay, ni dapat bronze. Okay, and Bengkel online EDD pun saya kongsi innovation saya dekat mereka last year untuk cikgu-cikgu, dan juga this year apa yang kami kongsi ni kami jadikan dia e-book. Semua innovation tu kami jadikan e-book. Ada seorang cikgu di sini, Cikgu Nadia. Dia partner kami juga dalam kumpulan kami, dia ada di sini. Okay, Cikgu Nadia, kami tak siap lagi, this week akan siap e-book kami. And ini this year punya ya. Ini this year, inovasi this year under Laris juga di Sabah. I share dengan yang ni under kebangsaan. Ya, yang ni dapat silver, dan most important thing is tahun ini saya bawa student ke pertandingan inovasi. Sebelum Madam ada channel pelajaran ke? YouTube ke? Ya. Ya, saya ada. Oh. Nanti saya boleh bagi link, cikgu boleh tengok juga. Baik. Nanti saya terima kasih. Okay, alright. Okay, this one yang untuk students cikgu, kita buat untuk diri kita sendiri, dan juga students kena present. Yang tu sangat penting lah this year sebab kita semua online kan. So saya bawa mereka jalan-jalan ke Turkey dan juga lagi satu ke Indonesia. So budak present, student present inovasi mereka. Saya sebagai advisor sahaja. Saya ajar mereka and both international competition ni kami dapat gold medal. First time, saya bawa first time kami dapat gold medal. Memang bersyukurlah dapat sebab kita kena share, dan juga kemenjadian murid tu sangat penting. Walaupun inovasi tu untuk kita sendiri-sendiri, tapi kita bawa pelajar lagi bagus sebab itu adalah kemenjadian pelajar. Daripada kita mereka belajar, mereka buat kan. So it is very important lah ya. Ini dua lah. And sebab tu saya pun dapatlah satu peluang untuk menjadi international judge untuk innovation competition di Poland baru-baru ni ya. Yang tu satu peluang jugalah ya. So cikgu-cikgu pun akan dapat peluang ni kalau dapat share di banyak tempat, especially this year kan ada banyak online kan, so definitely they will contact you. Okay cikgu, so senang ya. Okay, kebaikan rasanya cikgu-cikgu tahu kan, saya just explain dekat cikgu bagaimana nak jadikan simple innovation tu menjadi satu impact yang tinggi. Saya punya innovation semua sangat simple je. Student buat pun sangat simple. Yang penting experience based on my international experiences sebagai judge juga, saya nampak di sini walaupun inovasi itu simple, tapi benda tu ramai faham.
Ada yang bagi innovation yang terlalu sukar nak faham. Lepas at the end kita rasa macam mana ni nak buat, kan susah. Macam tu tak boleh. Dia at the end macam simple je, tan faham semua orang dapat manfaat. Itu is the best thing lah yang saya belajar daripada situ. Dan saya rasa cikgu-cikgu pun ada banyak lagi inovasi ya, saya rasa. Okay, so that's all yang perkongsian saya lah untuk inovasi itu nak kongsinya. Dan tadi cikgu seorang ya tanya YouTube channel saya, yang ni dia boleh scan ya. Dan saya juga akan letak link saya nanti ya dalam chat session ya. Okay, Cikgu Amit boleh sambung? Ya, saya ensure ya. Hebat kan Cikgu Safina kan? Pergi Turki, pergi Amsterdam, mantap. Jalan-jalan Kalau online je. Saya duduk kat Malaysia je. Malaysia je dapat peluang. Cikgu Safina, ada soalan daripada Cikgu Irma, kawan kita. Dia kata bagaimanakah kita mau membudayakan amalan inovasi di kalangan guru-guru di sekolah? Inovasi. Ada pandangan? Macam mana kita nak budayakan inovasi ni di sekolah? Actually for my school, untuk sekolah saya dan juga daerah dan juga ada dari negeri-negeri lain, ada dalam YouTube channel saya, ada dalam YouTube channel, cikgu-cikgu boleh tengok juga. Macam saya bagi satu ladap khas untuk tu. Yang tu, dan juga saya bagi penerangan kepada guru-guru cikgu saya juga di sekolah lah. Kami bagi contoh. Lagi pada contoh tu mereka suka buat. Mereka kena ada contoh macam kalau kita tak ada seorang guru yang buat inovasi kan, mereka pun tak tahu nak start di mana. Tu memang sukar lah. Memang sukar. So cikgu boleh buat PLC dengan kawan-kawan yang ingin membuat inovasi. Itu lagi satu cara. Actually semua cikgu ada teknik dia untuk dijadikan inovasi, cuma mereka tak kembangkan lagi. Sebenarnya sebab tu saya came up with that slides so that mereka nampak. Sorry ya cikgu, sebab bila perkataan inovasi tu macam wow, susahnya macam besar sangat. Sebab itulah. Terima kasih cikgu. Tapi sekarang senang kan? Nampak senang je kan? Ya, betul. Okey, kalau ikut pengalaman saya pula, sebenarnya Cikgu Irma tidak perlu buat dia secara besar-besaran dulu kan. Kita kena buat dengan 1-2 orang rakan dulu. Jadi kita tanya kawan kita di sebelah kelas macam mana dia boleh tak, budak dia faham ke tak, then kita boleh dapat something yang kita boleh upgrade idea itu. Dan kalau ada rakan-rakan yang sekepala dengan kita kan untuk buat benda ni, saya rasa dia akan menjadi lebih mudah untuk kita. Ya. Okey. Jadi saya teruskan kepada ini sementara nanti Cikgu Sabina mau menjawab soalan. Ada tadi cakap dengan saya menulis kajian tindakan kan. Jadi sebenarnya macam Cikgu Sabina kata, dia bergantung kepada peluang yang kita carilah. Kalau ada peluang itu kita jumpa, kita ikut dan kita boleh belajar menulis kajian tindakan yang simple-simple. Jadi di peringkat konteks saya ada ikut beberapa penulisan lah. Contohnya macam tahun lepas juga saya ada ikut seminar kajian tindakan yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi saya secara kebetulan ada pula bahan itu, masukkan saja. Jadi proceeding penulisan itu kita kena follow rakan guru. Bila dipantau oleh Nazir, benda ini diperlukan oleh Nazir sebagai merit kepada kita dalam bentuk hasil penulisan. Selain daripada kita punya kesarjanaan tadi. Ini adalah bentuk-bentuk kesarjanaan yang kita buat. Ya. Okey. Seterusnya dalam penglibatan kokem, biasa-biasa saja. Ini pun dah akan ditanyakan juga oleh pihak Nazir. Jadi cikgu-cikgu bolehlah masukkan apa juga kurikulum yang telah disertai oleh guru di sekolah dan apakah peranan kita di sekolah itu.
Ya. Okey. Dan seperti mana Cikgu Vina juga, Savina, saya juga ikut macam Cikgu Savina, ikut-ikutlah orang bilang ikut-ikut dengan Cikgu Savina, kita try kita punya kemahiran kita, tengok boleh ke tidak kita buat kemahiran masukkan video dalam YouTube ke. Jadi kita adalah sikit-sikit. Jadi kita belajar sikit-sikit, kita ikut, jadi kita boleh pakai sama ada kita panggil dia project based learning. So di tingkatan 6 ni cikgu yang saya mengajar sekarang pengajian AM, kebanyakan budak-budak saya sudah besar. Jadi dari segi kemahiran ICT tu mereka sudah mahir. Jadi saya tidak mau dia beralaskan kepada satu bentuk pembelajaran sehala. Jadi apa yang saya buat ialah macam Cikgu Sabina tadi, dia buat respon PDPR dengan buat sticking note. Saya pula, saya suruh buat budak berdasarkan kepada projek diorang. So dia akan dapat projek-projek beginilah, dia buat video, dia bawa PowerPoint, dia masukkan lagu, dia masukkan gambar. Semua cikgu ini dia menjadi kesukaan diorang. This is dia punya kepandaian diorang, Cikgu Savina, budak-budak sekarang dengan itu ICT lagi dia. satu how to say satu teknik juga. Kita cari apa yang pelajar suka. Lagi senang inovasi untuk ataupun kajian tu untuk dijalankan. Daripada bersifat pembelajaran yang bersyarah saja kan, ataupun yang they just listen, sekarang kita suruh dorang yang buat. Dan hasilnya so amazing, sangat you tidak expect pun benda tu begitu, but it comes out very very good. Dan cikgu akan jumpalah beberapa bahan yang cikgu mungkin boleh tengok-tengoklah ataupun boleh share dengan rakan-rakan guru ataupun pelajar-pelajar tingkatan 6. Okey, so ini adalah beberapa contoh lagi gambar-gambar yang ada. Okey, dan ini kalau cikgu dipantau nanti masukkan juga kursus-kursus online yang cikgu sertai sepanjang PKP ini. Ya, kalau dipantau terutama kepada GC-GC lah. Okey. Dan ini adalah pencapaian sekolah saya lah. Pencapaian sekolah diperlukan semasa Nazir datang. Jadi cikgu kena tunjukkan dari segi peratus, dari segi CGPA, GPMP mata pelajaran, kelas yang cikgu jadi guru tingkatan, cikgu kena tunjukkan semua. Ya, menunjukkan bahawa cikgu terlibat secara tidak langsung di dalam pencapaian akademik dalam kelas maupun secara keseluruhannya di sekolah. Okey, so sekali lagi ini adalah contoh-contoh gambar-gambar pencapaian di peringkat bahagian sandakan. Okey, di peringkat daerah, yang ini program-program yang saya ikut serta lah cikgu. Ini di peringkat negeri. Okey. Okey, dan juga bimbingan dan mentoring lah yang kita ikut serta. Okey, dan juga ada satu di peringkat kebangsaan. So siapa yang ada di Kelantan 2019 saya ada di situ. Mungkin kita tidak kenal tapi saya ada di convention Guru Cemerlang Kebangsaan 2019 di Kota Baru. Jadi itu pengalaman yang paling berharga untuk saya lah, dapat berjumpa dengan orang-orang hebat di sana. Okey. So akhirnya daripada saya, Nazir akan minta apakah harapan dan wawasan kita sebagai guru Cemerlang, dan ini antara yang saya gazetkanlah di dalam tu, ya. Dapat menguasai kemahiran ilmu pengajian am dan juga teknologi, menjadi role model kepada rakan-rakan sejawat dan juga menabur bakti kepada daerah, sekolah dan juga negara lah. Okey, so saya rasa itu saja perkongsian saya dengan Cikgu Savina. So kalau ada apa-apa yang mau ditanya, bolehlah ditanyakan. Ya, boleh cikgu kalau ada soalan.
Saya letak link YouTube saya ya, cikgu. Tadi ada cikgu tanyakan, boleh juga tengok My Students Innovation Project ya, ada kami upload dalam YouTube cara mereka buat. Yang second one saya tak upload lagi. Okey, Cikgu Madeline, slide pembentangan ditetapkan tidak melebihi daripada 10 slide. Apakah cadangan cikgu untuk kita muatkan sumbangan kita? Tadi Cikgu Hamid show slide cikgu kan tadi yang cikgu bentang pada masa itu 10 ke slide cikgu? Lebih. Itu lebih. Okay. Tapi selalunya kalau yang diminta di dalam tu di antara 10 ke 15 dan pembentangan tidak melebihi 15 minit tidak silap saya. Cikgu boleh buat video juga cikgu sebab banyak sangat kan CJ semua tu. Boleh sebab Nazir dia okey, dia cikgu just minta cakap boleh tak beberapa minit saya nak tunjuk video saya. Cikgu letak semua bahan yang cikgu buat sumbangan tu sebab dalam 10 tu kan tak cukup kan. Nak cikgu jadikan video. Mesti dia kata okey, dia tak akan cakap tak boleh, saya tak boleh tengok. Tak ada kan, mesti dia akan unless dia bawa video tu dia akan tengok balik ataupun dia suruh akan tunjuk. Tak ada masalah, cikgu boleh cikgu. So buat itu idea saya lah, kalau cikgu nak tunjuk lagi CGC banyak-banyak macam rugi kan tak dapat dalam 10 slide, cikgu buat video. Cikgu buat video satu dan khas untuk dia untuk tunjuk. Itu satu idea saya lah. Cikgu, boleh saya tunjukkan dengan cikgu satu benda yang saya buat sebelum, mungkin kita kalau lepas daripada sekolah ni kita ada sekolah kita buka dan kita boleh kongsikan satu benda yang bukan baru juga cikgu, tapi saya buat ni semasa pemantauan Nazir. Izinkan saya Puan Anis? Ya, silakan Cikgu Hamid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, ini adalah projek saya semasa dalam pandemik ini. Ya, jadi ini kalau nanti kita buka sekolah boleh dipakai, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil idea ni. Saya ambil daripada batang paip, saya ambil dia, so dia ada dalam beberapa ni lah. Jadi siapa yang berminat nanti boleh tengok dulu. Ada plastiknya. Ini dia punya elbow-nya. Nanti saya akan masukkan dalam video juga. So hasil daripada benda ini pelajar pasang sendiri. Pelajar pasang sendiri, dia akan buat. So apa yang terhasil selepas daripada itu adalah dia jadi satu macam counter tu, satu counter bank tu, tapi dipisahkan dengan alat ini. Dipanggil sebagai bahasa Inggerisnya shield, tapi sekarang saya panggil dia kolit dalam bahasa Kadazan yang dipanggil sebagai perisai. Dia jadi begitu. Jadi budak boleh buat aktiviti perbincangan tanpa ada rasa takut pasal COVID. Bagus-bagus. Ni inovasi Cikgu Awang, Cikgu Hamid ni. Jadi dia macam dia belajar menyelit-nyelit info tu melalui counter yang dibuat itu. So apa-apa aktiviti pun saya rasa boleh dibuat. Jadi cikgu tidak perlu fikir sudah tentang budak tak boleh beraktiviti dalam masa pandemik ini. Terutama bila nak kena pantau secara bersemuka nantilah ya. Jadi saya kongsikan. Jadi budak pun boleh buat dengan gembira dan dia rasa okeylah, enjoy lah kot. Saya harap lah. Memang enjoy Cikgu Hamid tengok pun enjoy kan. Ya. Kita boleh praktikkan ni benda ni. Sebab tak perlu risau kan, takut ke apa ke, boleh je on sekolah dan. Okey, dan saya nak beritahu masa saya dipantau oleh Nazir, kaedah inilah yang saya buat. Jadi syukurlah bahawa benda itu at least yang diterima pakailah. Jadi saya syorkan juga dengan kawan-kawan boleh cuba. Nanti saya akan uploadkan dia punya video cara penggunaan dan pemakaian benda itu. Mungkin kita boleh buat dalam rujukan manual dia juga. Siapa guru-guru yang akan dipantau face to face boleh guna yang ni, kaedah ni? Boleh dipakai. Yes. Okey.
Terbaik Cikgu Hamid. Cikgu Hamid ada soalan dengan Madam sekali soalan daripada Cikgu Irma Rahayu binti Ibrahim. Cikgu Irma tanya bagaimana nak budayakan amalan inovasi dah jawab dah tadi. Bagaimana nak budayakan amal inovasi di kalangan. Dah jawab. Ya? Dah jawab dah. Saya terlepas pandang lah tu. Okey. Cikgu Farini, soalan Cikgu Farini. Saya sudah ada produk. Saya terlepas pandang banyak ni. Okey, selainnya cakap syabasan tahniah lah, perkongsian jelas semua Okey. Ada apa-apa soalan lagi cikgu-cikgu boleh tanya, don't worry. Ni santai-santai je. Boleh buka mic cikgu. Buka mic ke buka kamera ke petang-petang ni kan? Boleh lah. Kopi-kopi. Soalan-soalannya. Kalau cikgu perlukan beberapa gambar, saya boleh tunjukkan juga. Tapi saya bergantung kepada apa yang cikgu nak tahulah. Jadi mana yang ada bukti tu saya boleh tunjukkan juga. Ya. Okey, sementara menunggu cikgu nak keluarkan soalan tu, saya mungkin boleh tunjukkan satu lagi persediaan saya semasa saya dipantau lah. Jadi saya harap cikgu-cikgu ada inspirasi kot. Semasa saya dipantau, saya dapat satu bilik darjah kosong. Jadi cikgu kena buat semua proses dokumentasi cikgu sebelum dan selepas. Cikgu tengok classroom ini. Yes. Ini classroom yang saya pakai untuk presentation saya. Jadi Nazir cakap dengan saya, kamu ada ambil gambar tak bilik tu sebelum dan selepas? Itu maksudnya you prepare. Macam mana you buat documentation you. Nampak mungkin very simple tapi dia nak tengok cikgu ni apa plan dia sebelum, semasa dan selepas. Jadi kalau cikgu tengok inilah keadaan kelas sebelum, kemudian ini bilik yang saya guna pakai Jadi cikgu boleh minum kopi juga macam cikgu Sabina sambil tarik nafas. Dah awal-awal cikgu Amir dah cakap kita minum kopi tau. Tak payah stress dia kata. So ini bilik darjah yang saya pakai secara keseluruhan lah. Jadi dia Nazir tu mau tengok. Mungkin dia mau tengok kita punya kesungguhan ke, dia mau tengok kita punya kreativiti ke. Okey, so habis. Ini kelas dia dan ini selepas. Selepas saya minta beberapa kawan-kawan yang ada hasil tangan yang kreativiti ni. Jadi maka terlahirlah bilik darjah ini sebegini. Dan ini adalah antara bahan-bahan yang saya pamerkan semasa Nazir datang. So kalau boleh cikgu nampak ada satu macam menu, apa namanya panggil? Menu punya kita nak stand letak ini benda apa? Stand untuk tu. Macam kita letak makanan, ini ayam goreng, ini apa tu kan? Jadi kita kena letak supaya dia tak payah mencari. Dia tengok benda tu dia tengok. Ini antaranya lah. Jadi yang cikgu cakap tadi tentang apa yang perlu dipamerkan, antara lainnya adalah tentang hasil penulisan, tentang kajian cikgu, inovasi, ini langsir isteri saya ambil daripada rumah, hijack sekejap langsir dia. Tadi ada banner kan cikgu, bunting sebelah sana kan cikgu letak kan sebelah gambar lagi satu. Mana? Ni bunting kan, banner kan ada satu. Ada. Ya. Ini yang kalau cikgu nampak poster-poster tu boleh cikgu buat dan cikgu tampalkan di situ. Ya, kalau boleh saya cadangkan dekat cikgu Cikgu Amir kejap kalau boleh saya cadang pada cikgu-cikgu kalau boleh cikgu spend sikit buat macam cikgu Amir cikgu boleh tunjuk result student. Saya nampak result yang cikgu punya result student kan dengan aktiviti dia. It is better kalau kita check up ataupun tunjuk dalam slide tak berapa nampak. Kalau ada banner macam ni besar-besar, cikgu buatlah berapa banyak pun just gantung-gantung. Saya buat macam tu sebenarnya. Yang tu semua kemenjadian murid.
Sangat penting. Ya, betul. Okey, jadi ini masih tentang bahan dipantau tu. So dia nak tengoklah satu-satu, kita tunjukkanlah dia. Kemas. Ya. Yang ini yang cikgu tu tanya tadi, file tadi. Jadi cikgu, kalau macam saya cikgu, saya letakkan satu file 1 tahun. Jadi letak dia tahun apa, kalau dia 3 tahun, 4 tahun ke belakang, cikgu kena siapkan satu-satu, biar letak di situ, dia akan tengok sendiri tahun mana yang dia nak. Jadi di dalam tu penuh dengan kita punya documentation lah, sijil kita, surat keluar masuk, pelaporan kita semua ada. Yang paling penting apa-apa cikgu letak dalam documentation kan, yang dokumen yang cikgu hantar tu, apa-apa semua kena ada bukti. Dia akan pilih masalah, dia takkan tanya semua, tapi dia akan pilih cikgu. Macam saya, ya apa yang pilih itu tercicir borang tu. Maksudnya saya buat satu zero class program, zero band 1 program. So dia rasa macam something interesting kot. Apa tu zero band 1 kan? Kebetulan saya sebenarnya print kertas kerja tu, tapi masa dia tanya kertas kerja tu hilang. Tak tahu bagaimana, so saya pergi terus pada masa tu pergilah print. Aduh. Tu pun so cikgu-cikgu pastikan sebelum datang tu semua tu kena ada bukti. Dia mesti akan tanya. Okay. Itu saya punya pengalaman lah. Saya pergi print sekali lagi. Dia akan serkap jarang tu dengan dengan benda-benda yang kita hantar kepada dia. Betul. Ada soalan Puan Anis? Ada ni daripada Cikgu Nur Rashidah binti Ahmad. Cikgu Nur Rashidah tanya bagaimana cara melaksanakan aktiviti guru muda pelajar semasa PDPR. Yang macam master learning begitu Cikgu Nur Rashidah ada tak, boleh on camera, on mic cikgu? Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Program guru muda ni di mana pelajar yang mempunyai prestasi yang tinggi, cemerlang, menjadi guru membimbing pelajar-pelajar lain yang mempunyai arah sederhana dan rendah. Jadi sewaktu PDPR ni ataupun lockdown lah, jadi macam mana kita nak laksanakan program guru muda mungkin secara online. Itu saja. Macam mentor-menti cikgu Nur Rashidah? Ya, macam mentor-menti. Kami memang guna yang ni di sekolah kami. Dan this year memang ada band 5 di sekolah kami. Bagus. Dia memang, tapi yang tu sebab saya faham cikgu kata dalam online ya, kita boleh guna cara yang sama kan cikgu Amit? Cuma kita akan guna secara online. Pelajar yang sama yang jadi mentor tu akan menti, dia ada menti di bawah-bawah dia. Biasanya kami buat macam tu lah di sekolah kami. So the same thing, biasanya saya buat macam tu, especially for speaking lah. Speaking dia memang kena ada seorang ketua untuk dia. Kalau tidak susah nak bergerak. Lagi satu Cikgu Nur Rashidah boleh guna, kalau cikgu guna cara ini di dalam kelas selama-lamanya, cikgu guna masa pemantauan online tu. Memang bagus sangat. So cikgu sebagai pemantau sahaja, pemerhati di situ. Mereka yang akan kendalikan aktiviti tu. Bagus, itu satu idea lah. Itu idea saya lah. Kalau saya dipantau tahun ni, saya akan buat macam tu. Macam mana cara guru memantau? Maksudnya contoh aktiviti berkumpulan, ada ketua dan juga ada pelajar-pelajar lain. Okey. Guru muda tu ialah ketua lah. Ya, ketua dia. Mentor dia lah. Mana guru memantau aktiviti mereka? Kalau online Cikgu Amit? Ya. Ada idea? Okey. Saya dengar suara putus-putus, tapi saya dapat tangkap dia punya ni puan cikgu apa ni yang tanya ni? Cikgu Nur Rashidah dari Kedah. Cikgu Nur Rashidah. Kedah. Rumah saya orang Kok Diang. Okey, Puan macam ni kalau macam saya sekarang ni, saya mengajar karangan untuk pengajian am jadi saya pun ada konsep macam yang Puan Rashidah buat tu. Kita nak budak, kalau yang pandai cerdik sikit tu dia boleh mengajar dengan kawan-kawan yang tak berapa nak pandai ni. Jadi apa yang saya buat,
yang terkini Puan Syida secara online ni saya menggunakan apa ni kaedah CSI. CSI. CSI ni sebab saya banyak duduk di rumah ni tengok crime scene investigation. Jadi apa yang saya buat, saya grupkan budak dalam satu kumpulan, masih sama juga dalam 2-3 kumpulan, tapi jangan terlampau ramai lah, mungkin maksimum pun 4 orang. Kita bagi dia satu keratan akhbar, jadi dia ada satu tugasan sepanjang dia buat dia punya CSI tu, dia tengok akhbar tu, lepas tu ke semua ahli ni dia kena mencari bahan tambahan, sokongan. Saya akan bagi dia dalam tu tugasan-tugasan. Contohnya saya suruh dia cari link tambahan kepada keratan akhbar itu, satu. Kedua, dia kena buat PowerPoint. Ketiga, dia kena buat QR code kepada keratan akhbar tu. Dan yang keempat, barulah dia buat satu PowerPoint slide. Jadi benda ini, Puan, dia tidak boleh jadi satu orang, dia tak boleh buat satu orang. Kalau dia buat satu orang memang dia tak boleh buat. Jadi dia perlukan grup itu untuk buat. Jadi di sini kita kata dia kena bekerjasama. Tapi dan masa yang kita bagi pula tak boleh bagi dalam masa 1-2 hari, dia kena bagi mungkin seminggu macam tu. Bagi dia betul-betul menguasai topik itu secara inside and outside. Lepas tu kita jangan bagi tahu dia, engkau bentang, tak boleh. Sebab kalau kita bagi tahu macam tu, yang 3 orang lagi dia akan lepas tangan pada sahaja yang buat. Tak boleh. Saya buat dia secara cabutan bertuah. Siapa yang saya panggil, jadi maksudnya semua orang kena menguasai idea itu secara adil dan saksama. Tak boleh kata hang lah buat, aku tak mau buat. Jadi di situ nanti akan ada satu kerjasama yang baik bahawa budak-budak ni siapa-siapa pun boleh kena. Tak hang mesti aku. Macam tu. Dia tak boleh main tolak-tolak. Jadi itu percubaan yang masih baru lagi. InsyaAllah akan ditingkatkan. Okey. Terima kasih. InsyaAllah boleh cuba. Okey, terima kasih. Sama Puan. Bagus cikgu. Ini sijil-sijil yang saya framekan dan saya letakkan di dalam bilik darjah tu. Jadi cantik. Dia nampak macam kemas, macam rumah kita lah. Rumah kita lah. Ya. Bagus, cantik. Kemas. Okey. Biasa letak atas meja. Kan. Cikgu-cikgu boleh ambil idea ni cikgu. Boleh letak. Boleh pakukan. Ini yang di atas meja. Saya buat dia satu fokus point untuk apa? Untuk semua yang pernah dapat sebagai anugerah lah. Jadi kita letak situ, dia tengok, dia pusing-pusing semua tu. Kalau dia tanyalah insyaAllah. Okey. Ini bilik dia secara keseluruhan dan pemandangan panorama dia lah semasa dipantau 54. Jadi kalau ada yang boleh dikongsi, cikgu-cikgu rasa boleh kita belajar sama-sama, insyaAllah. Bantu saya boleh. Dan saya pun boleh bantu cikgu. Ya? Okey. Okey, ada lagi soalan cikgu? Penat sudah cikgu-cikgu kita kopi-kopi. Kopi sudah habis ke tu? Dah habis lah tu. Jadi maksudnya perbincangan pun dah habis lah kan Puan ni? Ya, Puan Anis. Ya. Dah habis. Madam dengan Cikgu Amir macam mana? Saya sudah ni. Tak tahu kalau ada yang nak tanya lagi lah. Kita Ada bagi di peluang kepada Q&A. Cikgu Noriah tanya, bagaimana kita nak menggalakkan anak-anak murid kita dari sekolah menengah rendah ini untuk lebih memotivasi dalam PDPR? Contohnya mengambil bahagian dalam GM. Menengah rendah lah, Form 1, Form 2, Form 3. Okey, saya jawab dulu Cikgu Safina. Ya, boleh. Kalau kita tengok kan dari segi pembelajarannya, budak-budak yang kita panggil budak-budak ni pun dia punya otak pun masih budak-budak lagi. So apa yang dia buat ialah dia tak suka banyak teori. Dia suka banyak game, dia suka banyak aktiviti-aktiviti yang hands on.
macam tu. Dan bila kita buat hands on ini, dia suka berlumba, bersaing. Dan kalau menang dia perlu dapat hadiah. Macam itulah. Saya rasa benda-benda ni boleh memupuk semangat dan minat dia untuk belajar lah. Ya cikgu, jangan kata budak-budak cikgu, kalau sekolah menengah pun kita cakap siapa dapat A dapat RM50 pun saya rasa dia sangat suka tu. Ya betul, kalau kita bagi something pada mereka, mereka akan join. Lagi satu macam Cikgu Amit cakap ya, memang kita kena buat aktiviti yang menarik perhatian mereka. Saya faham Cikgu kadang-kadang ada subjek yang ada fakta kan macam kami kan. Speaking okay, listening okay, reading dengan writing macam kan. So kita kena cari satu idea baru macam mana nak untuk menarik perhatian mereka pada waktu itu. Dan biasanya saya pun guna live quizzes. Live quizzes mereka suka. Online kan ada live quizzes kan, cikgu cuba dengan live quizzes tu, mereka suka. Kalau tiada masalah internet lah ya. Itu lagi satu betul. idea. Kadang-kadang line kita ni kadang-kadang menjadi penghalang kepada kita punya kecanggihan teknologi ni juga. Okey, ada soalan boleh saya tahu sepanjang ada seorang cikgu tanya ya, Cikgu Zahra. Feedback murid yang reflection tu ke Cikgu Zahra? Tadi saya tunjuk yang sticky notes tu kan, I'm still using that. Sebab yang tu sangat senang cikgu, dia ada link dia and then dia akan pergi ke paparan tu, tadi cikgu nampak kan. So dia akan pilih satu sticky note tu, dia akan tulis refleksi dia lekat, itu saja, very simple. Dalam 2 minit atau 1 minit pun boleh siap. Saya guna yang tu sepanjang PDPR. Ada lagi soalan? Boleh share channel YouTube Cikgu Amit. Cikgu Amit, saya dah share tadi, Cikgu Amit tak share lagi. Okey. Ada tips dari Cikgu Amit dan Madam Bina agar semua aspek dalam SKPGM2 dapat dipenuhi sewaktu pemantauan PDP? Cikgu Amit? Kalau kita tengok kan selalunya dia kata cikgu sebagai pembimbing, cikgu sebagai pemudacara. Jadi cikgu kena fahami konsep-konsep itu. Jadi membimbing ini the main point is cikgu jangan mengajar sahala. Cikgu kena buat aktiviti pelajar dan biar pelajar tu generate sendiri idea tu. Cikgu punya kerja ialah just to jadi facilitate kepada apa yang diorang buat. Dengan satu arahan yang jelas kepada pelajar, all those activities mesti berpusat kepada pelajar, bukan cikgu. Jadi bila pelajar dapat menyimpulkan dan juga mencapai objektif pembelajaran pada hari itu, maka kerja cikgu yang pembimbing, pemudacara, penilai itu akan dapat dicapai pada saya lah. Ya. Rasa semua kita akan follow cikgu. Kita mesti ada borang SKPGM bersama dengan kita ya. Mereka akan tanya. Yang tu face to face lah. I don't know about yang online tu maybe ada juga. Cikgu boleh print dan check. Biasanya cikgu akan follow style tu kan. So pastikan cikgu ada. Memang follow sebab ada juga soalan interview tu akan jurus kepada borang itu. Saya dapat soalan macam gitu. So saya kena kaitkan dengan PDP saya. Itu soalan saya. Ada juga. So cikgu print siap-siap. Borang tu easy for you cikgu. Ya, untuk double check apa yang kita buat tu menepati ke tidak dengan apa yang dinilai nanti. Okey. Ya. Cumanya kami lah dengan Cikgu Vina tak ada pengalaman lagi dengan penilaian PDPR ni ya. Jadi kita pun tak boleh nak kata the exact things kan Cikgu Savina. Sebab kita memang bukan dalam tempo PDPR tu. Okay. Mungkin Cikgu Yusof nak share apa-apa ke? Cikgu Yusof ada ni. Tak ada. Cuma hari kami ni saya kena observe dengan dia secara online. Boleh lah kongsi nanti. Boleh. Nanti kita buat siri yang kedua ke Madam dengan Cikgu Amit? Ya, boleh ya? Ya, betul. Kali ni kami pun nak belajar juga. Nanti kita buka besar sikit lah, 250 orang audience
Cepatnya Cikgu Yusof dapat pemantauan ni, Khamis ni ya. Awal Cikgu Yusof, all the best. Thank you. Saya dengar kawan-kawan nak kena pantau PDPR ni, saya yang sebenarnya berdebar-debar. Macam mana keadaan dia kan? Dia itu yang nak kena belajar juga tu. Ada cikgu tanya sticky note, saya punya link sticky note ni ya cikgu, boleh guna ni ya. Boleh klik dan just check, tengok. Apa, tak ada masalah. Ada banyak dalam sticky note. Saya guna app Linoleak. Yang ni sebenarnya saya kena buat perkongsian kan, Miss Anis belum buat lagi. Betul-betul. Boleh tu. Saya nak respon juga pada cikgu yang bertanya tadi pasal macam mana nak menarik budak-budak form 1, form 2, form 3 ni sebenarnya saya nak jemput cikgu-cikgu semua ikut channel USCP PPD Hulu Perak sebab dalam USCP PPD Hulu Perak tu kita ada banyak perkongsian daripada cikgu-cikgu, terutama sekali pada Cikgu Yusof lah. Yang terbaru kita ada aplikasi WordWall, ada Classkit, kita ada Blind Space, kita ada juga pasal Sokratif, Gamilab, Hyperdoc. Daripada medium C ada daripada mood jom kenal mood tu. Jadi saya nak ajak semua rakan-rakan yang ada di sini untuk bersama-sama follow lah, bukan follow pun, subscribe saya channel saya, channel PPD USCP PPD Hulu Perak. Boleh terus pergi ke sana dan ada banyak sekali perkongsian yang dibuatlah oleh Cikgu Yusof terutama sekali yang paling banyak membantu saya, membantu USCP dalam memperkenalkan teknologi pendidikan yang terbaru sebab tu dah kita macam madam cakap tadi lah, macam kita ada quizzes kan, menarik sebenarnya minat pelajar-pelajar kita untuk belajar lebih interaktif lah, pembelajaran secara interaktif. Itu konsep daripada saya lah. Tahniah Cikgu Yusof. Best of luck hari Sabtu kami ni. From PPD kami from grade ni Cikgu Yusof. Saya nak kena belajar. Banyak ada. Okay, ada apa-apa Miss Anis? Actually 1 hour dah jadi lebih. Kami takut benda cakap 20 minit selesai. Tak apa, memang ramai lagi stay ni, tak ada yang keluar kecuali mungkin ada masalah internet lah kot, tapi tak ada yang keluar juga pun. Walaupun bagi link kan tak ada orang keluar, dengar je bagusnya cikgu. Betul-betul. I wish all the best, semua orang berjaya ya, tahun depan dapat result, dah berjaya. Cikgu-cikgu kena inform kami tau. Boleh kot nanti Cikgu Yusof berkanding bahu dengan madam dengan Cikgu Amit bersama-sama untuk siri kedua ke mungkin? Mungkin Cikgu Yusof boleh. Boleh. Nanti kita tengok apakah perkongsian kepada jemaah nanti kan. Berdasarkan yang terkini yang minta baru-baru ni menarik sebenarnya. Saya walaupun yang kita dah ni kan, tapi ada banyak benda baru yang kita nak kena ada perubahan lah, perubahan kita dengan sikap kita, dengan kita kena berubah gitu je lah. Tak sabar nak belajar. Ramai nak ni. Cikgu Alex nak looking forward to it. Yes, memang pun kita akan buat siri yang kedua, ketiga dan seterusnya lah, sebab saya rasa bagi saya untuk mendapat guru cemerlang ni bukan terhenti sekali saja. Benda ni continuous kan, benda yang berterusan. Pembelajaran kita pun sebagai seorang guru pun bila kita dapat sesuatu yang baru, kita nak benda tu sentiasa ada dalam kita lah ya. Jadi dia berterusan. Jadi tak adalah kita akan berhenti dekat sini saja sebenarnya. So jangan risau, nanti kita akan buat lagi insya-Allah. InsyaAllah. Penceramah on, saya on je. Nanti kita buat game. Ya. Dengan Cikgu Kun. Cikgu Yusof suka main game. Miss Anis ada cikgu tanya link kehadiran dah hantar kan tadi? Ada, tak apa saya hantar lagi sekali. Maybe dia tak terlepas ke atas. Terlepas. Saya kena isi juga Puan Anis? Tak apa ya, penceramah special case saya ni. Special sikit lah. Special. Tak isi pun boleh, tak ada masalah.
Tapi kasihan ramai mesej saya tak dapat masuk sebab kita nak shoot ke YT tak boleh kan Miss Anis? Sebabnya saya guna MOE jadi dia 100 saja. Lepas ni insyaAllah kalau kita nak buat dalam Google Meet lagi saya akan guna saya punya workspace lah. Workspace Edu tu kita akan dapat 250 audience. Tapi kalau nak cari lagi ramai saya rasa bolehlah kita guna YouTube StreamYard pun tak ada masalah sebab cikgu pun masih boleh interaksi juga. Yes, boleh, tak ada masalah. Saya ada nanti saya jadi moderator, saya akan bagikan itulah. Link untuk SPL atas Cikgu Alina yang saya bagi kehadiran tu, itu nanti saya akan masuk ke dalam PLC hari ni. Semua orang, semua peserta lah saya akan masuk ke dalam PLC hari ni. Cikgu tu untung hari ni dapat PLC. Yes, sebab kita baru habis hari Sabtu hari tu dengan Cikgu Yusof juga, dengan Cikgu Suryawati. Saya masih belum lagi, tengah online, tengah on the way key in PLC. Vaksin lagi? Vaksin lagi. Saya pun dapat vaksin. Orang lain dah dapat, saya pun dapat. Okey, tak apa. Nanti sebab ramai nak masuk dapatkan ilmu. Ya betul Cikgu Ruzita, ramai nak masuk dapatkan ilmu. Jadi lepas ni kita buat YouTube lah. Kalau YouTube lagi open lah saya rasa. Sebab Google Meet ni dah masalah, kekangan bukan ada masalah pun. Kita kekangan sikit lah ya. Audience tak boleh ramai. Okey, Cikgu Amit, Cikgu Madam. Dari saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Anis selaku organizer bagi saya peluang untuk belajar sebenarnya. Bukan juga menunjuk pandai, tidak, tetapi hanyalah untuk sharing saja apa yang ada dan apa yang telah dilalui lah. Masih banyak yang perlu dipelajari dan saya mengalu-ngalukanlah jika masih ada ruang untuk saya belajar. Nanti macam Cikgu Yusof kan, dia nak buat sesuatu tu, saya pun nak belajar sebab orang tua-tua ni dia ICT lembab sikit. Okey, jadi terima kasih Cikgu Bina, terima kasih Cikgu Anis kerana bagi saya peluang ini. InsyaAllah di kesempatan akan datang jika ada lagi peluang dan ruang, insyaAllah kita kongsikan mana yang sama-sama kita kongsikan untuk kita belajar lah. Ya, terima kasih Puan. Thank you Cikgu Bina. Okay, daripada saya saya just wish best of luck to all of you, siapa yang pantau untuk untuk tahun ini ya. And then satu je, cikgu kalau ada observation kat cikgu, be yourself, that's all. Itu yang memang saya percaya kepada itulah. Cikgu jangan takut dan apa yang cikgu selalu buat dalam kelas ke apa ke, buat tu je, jangan buat lebih-lebih. Nanti masalah pula. Okay, alright. So that's all lah from me. Okey, terima kasih Cikgu Hamid, Cikgu dengan Madam Bina sedikit pada Cikgu Yusof kan tadi. Terima kasih banyak-banyak kerana menerima jemputan daripada kami, daripada PPD 12. Sebenarnya inisiatif daripada Madam Bina sebenarnya, inisiatif daripada Madam Bina untuk berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan yang Madam Bina ada. Jadi saya rasa itu saja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi, insyaAllah saya akan bagi Madam Bina ataupun Cikgu Hamid dan Cikgu Yusof sendiri akan bagi iklan dari masa ke semasa lah. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.